Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua hadirin dan ahli panel sekalian. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi sopan pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita. Tajuk forum kita adalah pengaruh media massa terhadap politik bandar bertemakan politik bandar. Merca pada ini, mungkin masih ramai lagi masyarakat di luar sana, khususnya di Malaysia, tidak peka dan tidak ambil peduli tentang kepentingan politik di dalam sesebuah negara. Mereka bahkan tidak tahu akan kepentingan dan kesan media massa ini dalam mempengaruhi politik negara. Jadi sebentar lagi kita akan membahas isu ini bersama dengan panel-panel kita. Baiklah sidang hadirin, sebelum ilmu menusuk di dada, eloklah sekiranya kita berkenalan dengan kelima-lima ahli panel kita. Bermula dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Rabiatul. Selamat datang Saudari, apa khabar? Hai, khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah dan saya merupakan panel pertama yang akan mengupas isu politik bandar pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua iaitu Saudari Hanim. Apa khabar Saudari? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syarmezani binti Samsudin sebagai ahli panel yang kedua. Terima kasih. Seterusnya adalah ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Akila. Apa khabar Saudari? Kabar baik. Hai, nama saya Siti Nur Akila binti Muhammad Nur. Saya merupakan panel yang ketiga pada hari ini. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya adalah ahli panel kita yang keempat iaitu Saudari Fatini. Selamat datang Saudari. Apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatini Awatif binti Muhammad Fikri dan saya merupakan panel yang keempat. Ya, dan akhir sekali adalah panel kita yang kelima iaitu Saudari Wafa. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya untuk forum kali ini. Saya Wafa Marhaiza binti Razak sebagai panel yang kelima. Terima kasih panel-panel sekalian. Usai sudah salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini tentang pengaruh media massa terhadap politik bandar. Sidang hadirin dihormati, tanpa membuang masa, izinkan saya menjemput ahli panel kita yang pertama, Saudari Rabiatul, untuk kongsikan bersama media massa ini dapat membina kesedaran politik dalam kalangan masyarakat. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Definisi yang sering kita ketahui bahawa politik adalah proses membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia merujuk kepada kerajaan atau parti pemerintah, tingkah laku politik boleh didapati dalam bidang korporat, akademik, agama dan institusi lain. Politik mungkin mempunyai maksud, pejoratif atau makna yang kurang menyenangkan atau mencemuh dalam bentuk ungkapan atau perkataan. Dengan mengatakan sesuatu keputusan dibuat atas dasar politik, ia memberi gambaran bahawa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan tertentu daripada objektif atau kebaikan bersama. Politik juga merupakan salah satu cara untuk manusia mengkoordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah dalam politik terdapat banyak persoalan berdebat. Pendidikan politik sewajarnya diterap kepada generasi muda khususnya berkaitan pengertian politik secara lebih meluas. Etika dan tata cara politik matang serta menganalisis isu semasa agar wujud rakyat celik atau literasi politik. Dalam politik penuh, 1000 muslihat, serangan dan asakan, ia menuntut kita mengorak langkah kepada pendekatan proaktif. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan jelas mengajak rakyat Malaysia untuk terus mengambil pendirian dan sikap pemimpin yang matang. Memandangkan situasi politik dan tingkah laku politik tercemar dengan pelbagai adegan yang melampaui batas mutakhir ini, maka pemikir dan pembuat dasar perlu ke arah mewujudkan pendidikan politik di Malaysia.
Jika di Australia, New Zealand, Kanada, Thailand dan Indonesia menerapkan pendidikan politik kepada semua sekolah menengah dan pengajian tinggi, maka Malaysia perlu mempelajari pendekatan berstrategi. Sistem pendidikan perlu ditambah baik bagi memperkenalkan mereka kepada proses demokrasi. Persekitaran sekolah juga harus menyemai budaya demokratik supaya anak muda ini dapat dibiasakan dengan proses seperti pemilihan, pengundian dan lain-lain. Literasi politik bagi golongan muda perlulah dimulakan 5 tahun lebih awal sebelum mereka mencapai usia 18 tahun iaitu ketika mereka berada di peringkat sekolah menengah lagi. Mereka perlu diberi pendedahan dan kesedaran tentang pilihan raya. Oleh itu, silibus pendidikan sedia ada perlu ditambah baik untuk membolehkan proses literasi politik berjalan dengan lancar. Bagi meningkatkan literasi politik dalam kalangan rakyat, semua pihak seperti keluarga, guru, pensyarah, media serta parti-parti politik perlu terlibat dalam membantu mereka membina sifat-sifat rasional, nilai-nilai politik, berhemah dan membuat keputusan dengan bijak. Selain pendidikan secara formal, penurunan umur layak mengundi juga dilihat boleh mendedahkan serta menggalakkan golongan muda untuk melibatkan diri secara aktif dalam kancah politik negara. Perkara ini akan meningkatkan kepekaan dan sensitiviti terhadap jati diri negara bangsa, seterusnya meningkatkan rasa cinta dan rasa kepunyaan kepada negara. Pada masa ini, pernyataan generasi Y masih rendah kerana mereka hanya melihat politik sebagai suatu perebutan kuasa dan perbuatan menjatuhkan satu sama lain, sedangkan politik sebenarnya adalah tentang menyuarakan pendapat dan pandangan menerusi saluran yang betul. Di negara-negara maju serta beberapa negara Asia Tenggara, ramai golongan muda menceburi dunia politik, malah ada di antara mereka yang menyandang jawatan tinggi dalam parti dan pentadbiran kerajaan pada usia yang muda. Apabila kita berbicara berkenaan pilihan raya, golongan mahasiswa semestinya tidak disisihkan. Hak dan tanggungjawab mengundi apabila genap usia 21 tahun. Semestinya mahasiswa tidak terkecuali. Bagaimanapun, kesedaran dalam kalangan mahasiswa keluar mengundi atau mendaftarkan sebagai pemilih dikatakan masih rendah di negara ini. Perkara ini berlaku kerana kesedaran berpolitik agak rendah dalam kalangan mahasiswa. Rata-rata tidak menunjukkan kesedaran yang tinggi untuk mengikuti pencerahan dan perbincangan politik yang dianjurkan pihak universiti atau parti politik, melainkan jika kehadiran mereka diwajibkan. Pihak universiti perlulah memainkan peranan dalam mempergiat pilihan raya di kampus bagi memilih calon pemimpin. Hal ini kerana melalui pilihan raya kampus, ia dapat memberi pengalaman kepada mahasiswa berkaitan dengan proses-proses pilihan raya yang serupa dengan pilihan raya umum. Ini secara tidak langsung menimbulkan kesedaran politik dan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih pucuk pimpinan mereka. Jelaslah pendidikan politik adalah suatu instrumen berkesan dalam membina asas bernegara yang matang dan kukuh. Kefahaman yang dibina daripada pendidikan politik akan melahirkan masyarakat yang dapat berdepan gelora politik negara secara matang dan menyelesaikan cabaran bernegara yang semakin mencabar selaras era globalisasi. Selain itu, rakyat perlu diberi pendidikan politik yang komprehensif bagi memastikan matlamat utama politik negara untuk mencapai taraf politik yang merentasi warna kulit, agama dan bangsa. Semoga tindakan politik oleh mana-mana pihak membawa kepada kesejahteraan bersama. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pengerusi. Sidang hadirin demikian. Tadi penjelasan daripada panel pertama berkaitan dengan pengaruh media massa dalam membina kesedaran politik dalam kalangan masyarakat merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik sekali. Seterusnya, saya menjemput ahli panel kedua, Saudari Hanim, untuk menjelaskan media massa sebagai media menyebarkan maklumat politik. Dipersilakan. Maafkan saya pengerusi, boleh tak kita teruskan kepada panel yang ketiga? Sebab panel yang kedua ada masalah sikit. Baiklah, sidang hadirin demikian. Mempersilakan panel ketiga untuk
ulasan tersebut. Terima kasih pengerusi majlis. Sumber capaian perkembangan politik semasa boleh didapati melalui pelbagai cara. Pada zaman serba moden ini, ramai yang memilih perkara yang memudahkan diri, menjimatkan masa dan tidak perlu mengeluarkan wang. Jika dulu rakyat mengetahui perkembangan mengenai politik melalui akhbar harian, yang ramai yang memilih untuk mendapatkan maklumat melalui akhbar kerana ianya mudah didapati dan pada masa dahulu ianya menjadi sumber utama maklumat disebarkan. Rakyat akan mendapat tahu mengenai politik berdasarkan apa yang tertulis pada akhbar dan mempercayainya secara 100%. Mereka pada masa itu kekurangan bahan rujukan dan tidak dapat membandingkan maklumat dengan betul dan yang salah. Akhbar merupakan wahana yang begitu berpengaruh dengan edaran kebanyakan akhbar arus perdana begitu tinggi serta mempunyai jumlah pembaca yang ramai. Fungsi akhbar kepada rakyat adalah rakyat mendapat maklumat yang sesuai dan masalah dan keperluan rakyat. Berita politik seperti perkembangan dan kemaskini bilangan kerusi yang telah dimenangi oleh parti politik akan disalurkan melalui akhbar dan rakyat akan mengetahuinya secara sehari selepas kejadian. Jika rakyat tidak akan terlepas kemaskini terbaru berkenaan isu politik walaupun tidak memperolehnya secara terus. Seterusnya ialah melalui televisyen. Di saluran seperti TV1, TV2 dan TV3 terdapat rancangan yang dipanggil warta berita yang telah diwujudkan untuk menyampaikan maklumat dari pelbagai aspek kepada rakyat. Perkembangan politik boleh didapati secara percuma. Rakyat berasa ini adalah satu wadah yang bermanfaat kepada rakyat kerana rakyat akan mendapat kemaskini politik secara langsung dari tempat kejadian. Jadi berita dan kemaskini yang disampaikan adalah boleh dipercayai kerana tiada perbuatan tokok tambah dan buta belit fakta mengikut atau memberat kepada mana-mana pihak. Aplikasi ruang cyber melalui penggunaan media alternatif seperti blog, laman web, forum cyber, YouTube dan sosial media telah meningkatkan partisipasi politik. Internet berperanan sebagai ruang cyber yang demokratik dan bebas. Akhbar-akhbar atas talian seperti beritaharian.com, malaysiakini.com, bernama.com dan sinarharia.com menjadi capaian dipercayai oleh rakyat. Hal ini kerana rakyat bukan sahaja mendapat maklumat yang sama seperti akhbar tetapi lebih memudahkan mereka kerana tidak perlu mengeluarkan wang dan dapat mengakses maklumat tidak mengira masa. Seterusnya, rakyat mendapat capaian perkembangan politik melalui portal rasmi Parlimen Malaysia yang memberikan maklumat umum perutusan KPPM, visi dan misi, carta organisasi dan pelbagai informasi-informasi terkini berkenaan Parlimen Malaysia. Laman web rasmi seperti setiap parti politik seperti umnoonline.com menjadi media yang berguna kepada rakyat untuk memperoleh maklumat berkenaan parti politik pilihan mereka. Rakyat dapat mengetahui kegiatan semasa parti politik pilihan mereka dan dapat turun padang untuk menyertai forum ceramah yang diadakan. Jadi rakyat berasa lebih dekat dengan pemimpin parti pilihan mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih panel kedua. Seterusnya kita kembali lagi kepada panel kedua tentang untuk membahas isu tentang media massa. Dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menghadiri forum pada hari ini. Saya tertarik untuk berkongsi mengenai pengaruh media massa terhadap politik dari segi kegunaannya sebagai medium penyebaran maklumat, terutama sekali maklumat politik. Okay. Umumnya, media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan seperti yang kita tahu, media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menyebarkan sesuatu maklumat. Pengaruh media massa berbeza-beza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan adanya perbezaan corak pemikiran, hubungan sosial sehari-harian dan juga perbezaan budaya. Impak teknologi maklumat ini sangatlah berkuasa sehingga menembusi jaring medan politik di seluruh dunia. Dan jika kita lihat dan selami,
segala doktrin fahaman yang ditanam pada generasi terdahulu adalah melalui medium yang terhad seperti televisyen, risalah, yang di mana kita tahu konten ini telah dikawal dan juga ditapis sebelum disebarluaskan. Namun, pada masa kini, pembentukan fahaman politik dan kecenderungan individu dipengaruhi oleh banyak sumber dan salah satunya adalah medium alam maya yang digunapakai bagi menyampaikan maklumat maupun agenda politik untuk perbincangan mengenai isu-isu dan juga menyediakan forum untuk ekspresi politik. Sebagai contoh, penggunaan media massa seperti blog, laman web, forum, cyber, YouTube, email, Twitter telah memperluaskan lagi ruang bersuara sekaligus meningkatkan penglibatan dalam bidang politik. Ia juga merupakan satu keperluan dan juga alat untuk menyebarkan maklumat berkaitan isu semasa. Malah, media massa dilihat popular dalam kalangan pengundi muda yang tinggal di kawasan bandar. Dan saya ada membuat sedikit pembacaan. Melalui pembacaan saya, penyelidikan menunjukkan bahawa akses orang ramai ke rangkaian media sosial mempunyai kesan yang positif terhadap rasa keberkesanan sistem ini dan kecenderungan untuk melibatkan diri dalam politik. Melalui media massa yang semakin berkembang, memungkinkan informasi ini tersebar dengan mudah kepada masyarakat untuk membuat keputusan yang teliti mengenai kepimpinan dan dasar. Dan dalam erti kata lain, media massa ini bertindak sebagai pengawas memeriksa tindakan pemerintah. Ahli politik juga berpeluang dalam membentuk karisma dan pengaruh mereka di ruang maya yang kita tahu sudah menjadi satu lubuk untuk menyebarluaskan lagi agenda sekaligus meraih kepercayaan masyarakat di seluruh dunia tanpa ada batasan. Sebagai contoh, penggunaan YouTube, Instagram dan juga Facebook di mana ahli-ahli atau badan-badan politik boleh mengutarakan soalan maupun pendapat mereka kepada khalayak ramai dan masyarakat juga dapat memberikan respons secara langsung sama ada mereka bersetuju ataupun tidak terhadap cadangan yang dikemukakan. Oleh itu, alangkah ruginya lah jika mana-mana pihak berkepentingan tidak menggunakan medium ini sebaik mungkin sama ada sebagai personal branding ataupun sebagai capaian maklumat semasa. Jadi kesimpulannya, gunakanlah kemudahan medium yang ada seperti ini dengan sebaiknya. Itu saja daripada saya, berbalik kepada pengerusi dan panel yang lain. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang diberi sangat baik dan menarik sekali. Seterusnya, saya menjemput ahli panel keempat, Saudari Fatini, untuk menjelaskan pula media massa sebagai platform ahli politik berkempen. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berseri ya hari ini. Baiklah, berkaitan dengan tajuk forum kita, apakah pengaruh atau peranan media massa terhadap politik bandar adalah sebagai pelantar ahli politik berkempen? Seperti yang kita lihat kini, calon dan parti politik menggunakan media massa untuk berkempen menerusi iklan politik berbayar, perdebatan di televisyen, penggunaan media sosial dan mekanisme media massa yang lain. Selaras dengan itu, mereka berharap media yang lain membuat liputan secara sukarela kerana kelayakan aktiviti kempen mereka seperti menajab pembinaan institut pendidikan yang dipercayai dapat menarik lebih banyak penyokong. Untuk mencapai hasil tersebut, parti-parti ini mengeluarkan sumber daya manusia dan kewangan yang besar untuk merancang dan melaksanakan kempen media massa mereka. Media massa merupakan rangkaian maklumat yang besar pengaruhnya. Maka, ahli politik ini mesti mempunyai titik fokus di mana dia berkongsi kedudukan rasminya dan menawarkan tempat yang menghubungkannya dengan penyokong. Jika tidak, dia boleh tersesat di tengah-tengah jaringan yang banyak dan kedudukannya itu mudah diputarbelitkan oleh media dan lain-lain. Contoh media yang dapat digunakan adalah jaringan internet, khususnya laman web. Laman web mempunyai aspek yang sama seperti calon atau ahli politik tersebut. Maksudnya di sini, seperti biografi pribadi dan profesional calon, maklumat mengenai keluarga calon, maklumat untuk dihubungi, pernyataan kedudukan dan pautan sukarelawan. Dengan meletakkan biografi pribadi dan profesional serta maklumat keluarga, pelawat laman web dapat menilai idea kepribadian calon. Contohnya melihat daripada bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya, baik atau tidak, hobinya, taraf pendidikannya dan apa-apa informasi yang menunjukkan bahawa dia mampu menjadi pemimpin yang baik untuk negara. Demokrasi yang berpusat di media telah menjadikan masyarakat lebih peka mengenai politik.
yang membolehkan berita dan ulasan yang berterusan dapat diakses oleh jutaan orang. Namun, kelemahannya adalah kurangnya interaksi bersemuka dan penyebaran berita palsu. Berkaitan penguasaan media massa, khususnya media sosial dalam kalangan rakyat yang tinggi, kewaspadaan seseorang ahli politik terhadap perkembangan teknologi gadget adalah penting. Mereka perlu sedar kewujudan kelab peminat atau sebarang profil dan dakwaan palsu berhubung mereka serta parti mereka. Mereka perlu bertindak cepat dan tidak membiarkan isu berkenaan senyap begitu saja. Ini akan mewujudkan persepsi buruk yang berpanjangan. Melihat pada situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini, calon atau ahli politik terpaksa berkempen mengikut norma baharu. Maka kempen menerusi media massa ini amat digalakkan kerana mereka perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Jika tidak, ianya bukan sahaja menjejaskan pihak yang terlibat, namun masyarakat sekeliling juga. Contohnya, lonjakan kes COVID-19 disebabkan kempen pilihan raya di Sabah, Malaysia. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi temu bualnya bersama pihak berita harian, beliau berkata Suruhanjaya Pilihan Raya telah menggariskan prosedur operasi standard SOP semasa berkempen, tetapi menyesali ada yang gagal mematuhinya dengan memberi contoh mereka yang tidak mengamalkan jarak selamat dan tidak memakai pelitup muka. Oleh itu, kempen media massa ini mampu menyelamatkan rakyat dalam situasi kini amnya, seterusnya menstabilkan politik bandar. Secara kesimpulannya, media massa memainkan peranan yang penting untuk ahli politik berkempen, khususnya pada situasi kini. Ianya bukan saja mampu menarik lebih ramai penyokong, tetapi juga membantu rakyat membuat pilihan yang baik dalam memilih pemimpin melalui penilaian informasi yang disampaikan demi masa depan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf ya, banyak tersasar. Baiklah, terima kasih di atas penjelasan yang menarik berhubung dengan topik forum kita. Seterusnya, ahli panel kita yang kelima dan terakhir iaitu Saudari Wafa untuk menjelaskan bagaimana media massa boleh mempengaruhi pemikiran dan kecenderungan masyarakat. Mempersilakan. Okay, terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi saya diberi tanggungjawab dalam membahas bagaimana media massa ini dapat mempengaruhi pemikiran dan kecenderungan berpolitik dalam kalangan masyarakat. Jadi bercakap mengenai media massa, sebenarnya apa tugas media massa? Kita boleh lihat media massa ini ia melaporkan perkara yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Biasanya media akan memberi fokus kepada berita yang boleh memberi impak atau kesan terhadap masyarakat. Antara isi kandungan media sama ada media elektronik atau media cetak yang menarik perhatian masyarakat adalah berita berkaitan dengan isu politik. Namun sosialisasi politik dalam pengertian membina kesedaran politik seperti fahaman mengenai sistem demokrasi, sistem pemerintahan negara, proses dan pilihan raya di negara kita ini seperti yang dibahaskan oleh panel satu tadi. Apapun, dalam konteks berita politik, media di negara kita dianggap berperanan penting dalam mendukung sesuatu ideologi politik berdasarkan kepartian. Persoalannya, sejauh mana berita politik itu dapat mempengaruhi pemikiran dan kecenderungan masyarakat dalam berpolitik. Pertamanya, kita dapat lihat pengaruh media massa terhadap remaja atau golongan muda. Remaja dan golongan muda adalah mereka yang berada di tahap kehidupan paling mencabar, baik dari segi keterdesakan himpitan ekonomi maupun kecelaruan dalam idealisme. Suatu sudut penilaian mereka terhadap politik negara boleh dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu golongan agresif dan kumpulan yang tidak mempedulikan langsung tentang situasi politik negara. Jadi melalui media massa ini sangat membantu golongan ini untuk mendapatkan info-info, pandangan dan kritikan dalam politik supaya mereka tidak termasuk dalam golongan membuta tuli ikut ideologi. Sebagai contoh, anak muda yang sudah terjebak dalam politik iaitu Syed Saddiq, seorang anak muda yang sangat-sangat berpengaruh di negara kita suatu ketika dahulu, bagaimana beliau boleh masuk ke dalam dunia politik sedangkan beliau masih di usia yang muda. Jadi jika beliau berhujah di hadapan televisyen atau mana-mana media sosial, beliau boleh memberikan inspirasi kepada golongan muda sekarang untuk ikut serta dalam dunia politik.
Kerana seperti yang kita tahu, negara sangat memerlukan pelapis-pelapis muda dalam mengurus pentadbiran negara. Kerana golongan ini pastinya mempunyai idea-idea yang baru dan moden dalam menaikkan negara untuk sama aras dengan negara maju yang lain. Selain itu juga, seperti yang kita tahu, dengan teknologi dan perkembangan media massa, maklumat atau info berkaitan isu politik ini dapat kita terokai dengan lebih mudah dan pantas. Jadinya, ahli politik biasanya akan menggunakan platform ini sebagai salah satu untuk mempengaruhi pemikiran pembaca atau pendengar dengan kempen yang mereka jalankan. Oleh itu, jika pengguna laman sosial ini terlihat video atau apa sahaja berkaitan demokrasi wakil rakyat ini, beliau akan mendapat menarik ramai peminat pula. Seperti panel sebelum ini bahaskan, platform ini salah satu merupakan platform yang terbaik dalam mempengaruhi pemikiran rakyat. Sebagai contoh, mereka ini pada awalnya menyokong parti A. Namun apabila mereka melihat kempen yang dijalankan atau manifesto dari wakil rakyat dari parti B dari mana-mana platform media sosial, mereka bertukar menyokong ke parti B. Hal ini kerana pastinya wakil rakyat tersebut telah menggunakan platform ini dengan sebaiknya untuk mempromosi diri mereka dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, bagi mereka yang tidak tahu berkenaan dengan politik dan tidak ambil kisah dalam pengundian, pastinya mereka akan mendapatkan sedikit input dan tahu parti mana menjadi pilihan mereka jika mereka terlihat kempen daripada wakil-wakil rakyat di laman sosial. Hal ini dapat melihat bagaimana besarnya pengaruh media sosial kita jika wakil rakyat tersebut menggunakan dengan sebaik mungkin. Okey, sebelum ini pengaruh media massa ini masih belum meluas. Jadi wakil rakyat perlu mengadakan ceramah di setiap kampung supaya masyarakat dapat mengetahui info-info terkini, dan disebabkan dengan situasi tersebutlah ramai yang ketinggalan dalam mengetahui info politik. Pastinya jika mereka ketinggalan dalam banyak perkara dan maklumat terkini, minat dan kecenderungan mereka terhadap politik akan pudar. Namun dengan adanya media massa, mereka tidak perlu menunggu ceramah dari wakil rakyat untuk datang ke tempat mereka, dan mereka hanya perlu mendapatkan input daripada laman media sosial sahaja. Okey. Setiap hari beliau akan bergelumang dengan maklumat dari internet, dan capaian ini bolehlah diibaratkan seperti jarum halus yang menyuntik kecenderungan dan kesedaran individu sedikit demi sedikit. Seperti mana ahli perniagaan atau syarikat besar di seluruh dunia yang memanfaatkan platform ini semaksimal mungkin. Hal ini berkaitan pentadbiran dan politik negara juga seharusnya menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Mengambil contoh daripada Barack Obama yang merupakan ahli politik yang telah menggunakan media sosial sebagai salah satu cara berkempen ketika pilihan raya Presiden Amerika Syarikat beberapa tahun yang lalu. Ternyata pilihan beliau untuk menggunakan medium tersebut telah membawa impak positif terhadap kemenangan Obama dalam pilihan raya tersebut. Namun bagi sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dilihat mampu meningkatkan perlibatan politik dalam kalangan rakyat, tetapi ia juga mampu menjatuhkan kerajaan sedia ada. Justru itu, wakil rakyat perlu menggunakan kelebihan ini supaya dapat menarik lebih ramai pengikut, terutamanya golongan muda atau golongan yang masih buta tentang politik dalam mempengaruhi pemikiran mereka. Justru itu, media dalam talian atau media baharu ini semakin kuat pengaruhnya dalam mempengaruhi pemikiran dan kecenderungan politik masyarakat. Sama ada berkaitan aliran politik atau sokongan terhadap sesuatu parti politik yang ada di negara ini. Pada saya, sama ada seseorang itu cenderung kepada mana-mana parti politik bukan isunya, kerana dalam negara demokrasi disokongnya. Namun perkara penting yang mesti dijaga ialah penyertaan dan aktiviti politik itu mestilah dapat membentuk kesetiaan kepada negara. Itu sahaja dari saya teruskan dengan pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudari atas penjelasan yang sangat baik dan terperinci sebentar tadi. Setelah berakhirnya penjelasan daripada panel kelima kita, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, ribuan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik forum pada hari ini.
Harap forum ini membantu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.